أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Selamat malam kepada semua para pendengar. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengarkan kisah seram, misteri dan mistik? Mari kita bersama Acap si tukang cerita. Pastikan anda tidak kesorangan kerana anda di dalam Remang 12. Kisah bertajuk Dugaan si Tukang Urut, karya The Flash 555. Nama aku Ali. Aku seorang tukang urut. Bukan urut batin ya. Aku memang tukang urut. Ini kisah aku. Malam ini malam Khamis. Selalunya malam begini mesti ramai orang datang berurut. Padahal aku tak pernah menetapkan tarikh atau hari yang perlu mereka datang pun. Cukuplah sekadar aku bagi tarikh, seminggu lepas urutan pertama datanglah balik. Begitu sajalah. Kalau kena hari Khamis, mesti ramai yang datang. Bab bayaran pula, arwah bapa aku ada pesan, terimalah seikhlas hati. Malam itu, pesakit terakhir aku tak lain tak bukan saudara mara aku juga, Roslan, ataupun kami panggil Lan saja. Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam Kang. Monggo. Masuk. Li, kau boleh tolong tak Li? Urut belakang aku Li. Lengulah kerja loader ni, keluh Lan. Ya, Lan memang kerjanya memerlukan kederat yang kuat. Dia bekerja sebagai pengangkut buah sawit ke dalam lori merangkap dreba lori. Aku mulakan urutan diselang-seli dengan berbual kosong. Orang kata bual orang kampung. 40 minit berlalu. Sewaktu aku nak menutup urutan, memang aku ada baca surah Al-Fatihah dan beberapa ayat Al-Quran dan memang diajar oleh ayahku, termasuk beberapa ayat ruqyah. Semasa aku membaca potongan ayat suci, jari aku terasa dicengkam dari atas dan tengkuk aku serta-merta panas. Ketika itu Lan dalam posisi duduk belunjur dan mata serta badannya menghadap ke arah aku. Matanya dipejam. Aku pandang muka Lan. Perlahan wajahnya menjadi hitam, ditumbuhi janggut hitam panjang berjurai. Kali ini aku kuatkan sedikit bacaan ayat penutup aku. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika itu ada susuk lembaga hanya berseluar dalam dan perutnya buncit ke depan berdiri sebelah Lan, sambil mata susuk lembaga itu tepat memandang ke arah aku. Aku kaget. Cepat-cepat aku alihkan pandangan dan aku tamatkan urutan tersebut. Dah Lan. Dah. Bangun. Aku jerit kecil. Dan bila aku tengok Lan semula, mukanya kembali normal. Lega betul lah Liu. Best. Aduh. Barulah segar. Sambil itu Lan menggeliat kiri dan kanan. Jari jempolnya dihalakan pada aku tanda bagus. Sewaktu isteri aku hidangkan air untuk kami berdua, aku berat hati nak bercakap benda yang aku nampak. Akhirnya
Aku diamkan saja. 2 hari berselang, aku dapat panggilan telefon kira-kira jam 2 petang dari kenalan aku yang tinggal dalam kawasan kampung juga. Namanya Rahman. Aku angkat. Usai beri salam, Rahman terus potong cakap aku. Salam aku pun tak disambut. Terkocoh-kocoh dia. Bang, Roslan dah meninggal bang. Baru kejap ni. Dia timpa buah sawit, ujar Rahman dalam telefon. Aduh, macam ada yang tak kena. Aku mula rasa tak sedap hati. Aku terus ke bilik dan salin pakaian. Ada benda yang perlu aku cakap pada waris si mati. Lewat jam 3 petang, aku terus bergegas ke rumah arwah. Masih ramai lagi orang belum beransur pulang. Rupanya arwah baru selesai disolatkan. Aku terus turun dari motosikal dan bergegas masuk dalam rumah arwah. Usai bersalaman dengan teman-teman, aku terus ke belakang bertemu dengan Ernie, isteri arwah. Ernie baik dengan isteri aku. Tiap kali raya, mesti mereka berdua meniaga kuih raya dalam skala yang besar. Hampir 20 minit aku berbual dengan Ernie dan aku minta izin untuk ke kubur menghantar jenazah. Sempat juga aku menghulurkan sedikit sumbangan kepada Balu. Terus aku keluar menuju ke arah kubur. Di tanah kubur, pengebumian berjalan seperti biasa. Cuma aku tak nampak si Hashim, anak kepada arwah. Untuk pengetahuan semua, arwah mempunyai 8 orang anak. Hashim ni bekerja di kilang di Pekananas. Tak jauh pun dari rumah mak ayah dia. Anak-anak dia lain ada yang ngiring. Yang dari Singapura pun dah balik. Tapi Hashim yang dekat ni tak nampak kelibatnya. Detik hati aku, mungkin diuruskan hal di rumah atau aku yang terlepas pandang. Semasa aku nak balik dari kubur, waktu aku nak hidupkan enjin motosikal dari jarak 20 meter, muncul si Syam. Syam ni orang kuat masjid di kampung. Hanya terpacul dan diri tegak melihat aku. Aku mengangkat tangan ke arah Syam dan dia buat isyarat tunggu sekejap pada aku. Lalu aku berhenti dan aku matikan enjin. Lee, malam ni kau free tak? Jom ngeteh kat warung Wak Mat, ujar Syam. Aku tak janjilah, takut ada yang datang nak urut. Ke ada Liga M main malam ni? Tanya aku. Syam mencebik. Bukan, ini hal si arwah ni. Kau patut tahu. Kau je saudara dia, walau jauh. Bentak Syam macam marah. Aku senyum dan aku janji pada Syam yang aku akan datang ke warung Wak Mat. Tapi selepas aku selesai urut lah. Nasib baik dia faham. Malam itu di warung Wak Mat agak ramai orang, sebab ada siaran bola sepak Liga Inggeris. Aku memilih sudut hujung di warung, jauh dari TV. Aku dapat rasakan benda yang Syam nak bagi tahu aku mesti bersifat peribadi. Syam tiba dan dia langsung tak buang masa memesan air dan terus tanya aku. Kau tahu kan, Abang Lan tu kena umpat dengan buah sawit kan? Bukan satu, banyak. Sambil tu dia hulurkan telefon ke arah aku. Ada gambar. Ini gambarnya. Ini pekerja Indonesia ni yang tangkap gambar ni. Diorang masuk awal pagi, jam 8. Bini Lan cakap lepas subuh dia dah keluar. Buat apa masuk kubur gelap-gelap? Kita bukan menoreh pun, ujar Syam. Gambar tu agak ngeri. Yang aku nampak hanya tangan Lan terkeluar dari celah buah. Aku ingat kena empap masa potong buah, tapi habis satu badan kena tindih dengan buah. Aku slide ke tepi untuk gambar seterusnya. Badan arwah hitam, semacam bengkak-bengkak. Mengucap panjang aku. Kau dah tengok? Aku nak delete gambar ni, kata Syam. Anak Abang Lan, si Hashim tu, aku dah telefon suruh balik. Dia kata dia tahu bapak dia meninggal, tapi adik dia yang lain tak ada pun beritahu dia lagi. Sehari sebelum dia meninggal, dia ajak aku melepak dekat warung tepi sungai tu. Maaflah, aku nak cakap juga ni. Aku kena bagi tahu kau.
Abang Lan tu ada saka, ujar Syam dengan yakin. Aku terlopong. Terdiam aku. Benda tu Abang Lan ambil suka-suka je. Tapi dia cakap dengan aku, dia terima dari arwah mak dia. Sebab arwah mak dia nak bagi, dan Abang Lan tak membantah pun. Alhamdulillah. Habis tu apa dia cakap lagi? Dia cakap macam seronok ada dampingan ni. Sebab tu lah kot arwah mak dia bagi 8 ekar tanah pada Lan tu. Hal tanah 8 ekar tu aku tahu. Memang mak dia bagi. 2 ekar dah pun dijual dengan Cina. Memang keluarga Lan ni agak berada lah. Banyak tanah. Sekejap. Sekarang ni saka tu ada kat mana? Tanya aku. Syam giling kepala. Kemudian menyambung. Aku nasihatkan dia supaya dia buang. Dia pun ada minta nombor telefon ustaz yang dekat Skudai tu, yang handal buang-buang saka ni. Seingat aku kebun banyak-banyak tu Lan tak handle semua. Semua upah orang. Nak potong buah racun kebun pun malas. Aku pelik kenapa ambil saka. Selalunya selalunya orang bersaka ni dia memang relax je handle kebun berpuluh ekar. Buah Bang Lan kan pernah kena rembat banyak kali juga. Saka dia tak jaga ke? Soal Syam pada aku. Kau ni tak bayar cakap macam tu, orangnya dah tak ada. Tegur aku. Aku pun tahu. Sebab dari pandangan kasar, Roslan ni selalu juga ke surau, ke majlis ilmu, walau tak kerap tapi adalah. Dan dia ni jenis bergaul dengan komuniti. Rewang tak pernah tak datang, dan kerap belanja orang kampung kalau dia ke warung. Pertemuan aku dan Syam malam itu tamat jam 1 pagi. Keesokan paginya, lepas aku balik dari Pontian, usai membeli racun kebun, aku ternampak kereta Wira Putih depan rumah aku. Memang aku kenal. Kereta tu kereta arwah Roslan. Aku masuk ke dalam. Rupanya si Ernie bini arwah. Aku minta diri untuk solat Zuhur, dan selepas selesai terus ke depan bersama isteri aku dan Ernie. Kang, panggilan abang dalam bahasa Jawa. Kang, tolong saya Kang, pinta Ernie. Tiap malam abang datang rumah, minta makan, minta nak bermesra dengan saya Kang. Ernie mengeluh. Isteri aku Ani mengesahkan. Tadi Ernie ada tunjuk kesan lebam dan bengkak di peha dan belakang badan. Ani juga pandai mengurut. Tujuan Ernie datang nak urut sebenarnya, tapi Ani rasa tak sedap hati bila tengok lebam macam tu. Hari ketiga arwah pergi, dia datang malam tu. Dia memesra dengan saya. Saya dah lawan, tapi tak berdaya. Tolong Kang. Saya tak tidur rumah dah sejak hari tu. Tidur rumah kawan dekat Benut, pinta Ernie. Aku cakap pada Ernie yang aku cuba bantu. Malam itu Ani mengadu. Masa dia urut Ernie, tangan dia panas macam dicucuk jarum. Tak boleh nak mengurut dengan sempurna. Dan malam itu juga, masa aku melepak dekat luar rumah hisap rokok, aku nampak arwah Roslan berdiri di laman rumah, melambai-lambai ke arah aku. Herannya, aku tak rasa takut waktu itu. Cuma aku cepat masuk terus ke dalam rumah. Keesokan paginya, usai urusan meracuni kebun, aku terus cari Syam. Aku nak jumpa Syam, tapi dia maklum pada aku yang dia ada kursus pula. Nak jadi wakil pihak masjid katanya. Aku rasa cuti yang aku mohon ni macam tak berbaloi. Jadi aku terus ke rumah Ernie. Dia patut tahu hal ni dari awal hari tu. Tiba di rumah Ernie, aku cerita segala benda yang terjadi masa malam arwah datang mengurut. Ernie terdiam. Nampak tak terkejut. Cuma raut wajahnya yang sedih. Saya dah tahu Kang. Benda ni saya dah suruh buang dah. Dia kata dah buang, tapi saya tahu dia tipu. Selalu sangat saya jumpa duit berkepuk-kepuk bawah tilam setiap malam Jumaat. Bila saya tanya, dia cakap duit simpanan dia. Dan saya pernah selidik, siangnya tak ada pun duit tu. Tutup,
malam nanti penuh dengan duit. Saya tahu itu duit curi. Saka dia yang curi, ujar Ernie sayu. Cuma masa dia balik berurut dari rumah kakang, dia cakap dia nak buang saka tu. Dah ada tuan baru, dia kata. 2 hari lepas tu Abang Lulan meninggal. Tapi Hashim, dia ada jumpa abang masa malam sebelum abang meninggal. Jam 11 malam macam tu. Terpacul depan rumah, tak sempat masuk rumah pun. Diorang simbang dekat pangking bawah pokok rambutan tu je, kata Ernie. Ernie tak tahu hal apa yang anak beranak itu bincangkan. Lagipun dia hanya ibu tiri si Hashim. Hashim pun sejak 2-3 bulan memang jarang sangat balik rumah. Padahal rumah dia dengan rumah Ernie kira-kira 25 minit pemanduan je. Petang itu aku ajak Syam berjumpa aku di kantin sekolah tempat aku bekerja. Aku ada matlamat petang itu nak bertanya pada Syam tentang imam yang pandai merawat masalah macam ni. Syukur, mujur ada. Imam kampung aku juga, Imam Mat. Malamnya kami bertiga bertemu. Kata Imam Mat, dia cuba. Tak bagi jaminan pun kalau tak jadi. Yang penting usaha. Esok pagi kami bertiga ke rumah Ernie. Tujuannya Imam nak cari perumah saka Roslan. Mesti ada benda yang dipuja oleh Roslan, macam keris ke, pisau atau apa-apa yang mencurigakan. Hampir sejam kami menyelongkar rumah dan bilik. Hinggalah Ernie teringat yang suaminya suka betul habiskan masa di stor tepi rumah. Kejap-kejap pergi situ. Malam hari pula tu. Alasan Roslan nak baiki mesin rumput lah, nak adjust mesin racun lah. Tapi satu bunyi enjin pun tak ada. Masuk ke dalam stor, mata kami tertumpu di para atas. Ada kotak kayu dan di atasnya ada sekuntum bunga ros yang dah layu. Juga beberapa butir bunga tanjung. Di dalamnya ada hulu keris. Mana kerisnya? Tanya Imam pada Ernie. Ernie menggelengkan kepala. Masya Allah, saka dah bertukar tuan ni, ujar Imam. Gerak hati Imam, tak ada orang lain dah. Mesti ke Hashim. Malam tu aku, Ernie, Imam dan Syam menuju ke rumah Hashim. Mujur Fahmi, anak aku, ringan tulang nak jaga anak-anak Ernie. Kalau tak, mana nak sumbat dalam kereta ni lagi? Ali, kau ada bawa benda yang aku suruh tu? Tanya Imam Mat pada aku. Aku disuruh membawa lada hitam, garam dan jagung rebus. Aku sendiri masih sama-sama kegunaan benda ni. Tiba di rumah Hashim, sunyi. Hashim baru bercerai dengan isterinya. Anak-anak semua ikut isteri. Jadinya memang Hashim tinggal seorang diri. Kami memberi salam. Assalamualaikum. Tidak berjawab. Hashim. Oh, Hashim. Imam Mat mengatakan yang dia ada di dalam, cuma malas nak buka. Aku perhatikan Imam. Aku perhatikan Imam Mat berjalan perlahan mengelilingi rumah Hashim. Semasa Imam ada di belakang, pintu depan rumah Hashim terbuka kuat, seperti ditendang dari luar. Aku, Syam dan Ernie terpempan melihat susuk tubuh Hashim ada duduk bersila di depan pintu dan di belakangnya berdiri satu lembaga hitam. Mukanya hodoh dan berambut putih. Badannya hitam legam dan bertaring panjang seperti singa laut. Ernie terus tumbang pingsan. Tak sempat kami nak menyambut, aku lihat Ernie dah menyembah lantai rumput. Terdengar bunyi itu, Imam terus berlari dari belakang ke depan rumah. Seraya itu cepat-cepat dia mengeluarkan sesuatu dari kocek jubahnya. Campuran garam kasar dan lada hitam. Digenggam dan aku dengar Imam membaca ayatul kursi dan beberapa potong ayat raya. Semasa Imam membaca potongan ayat, semacam ada gegaran dari atap rumah Hashim. Bunyi seperti ditendang-tendang. Dan aku nampak macam ada benda dibaling pada kami. Aku
Aku terkejut bila aku melihat ada keris di tangan Imam Mat. Lalu Imam memberi isyarat kepada Syam. Syam yang disuruh Imam untuk membawa sarung keris yang kami jumpa di rumah Ernie tadi. Segera terus Imam Mat melemparkan genggaman garam dan ladi hitam. Hashim meronta mencakar lantai kayu dan lembaga itu hanya ketawa perlahan-lahan. Imam menaiki tangga rumah dengan berhati-hati. Sekelip mata, tindakan drastik Imam memang mengejutkan aku. Allahu Akbar! Tempik Imam dan terus dia menerpa lembaga di belakang Hashim. Dipeluknya lembaga itu hingga terjatuh. Terdengar bunyi lantai kayu dihentak-hentak. Dan Imam Mat yang terbaring segera bangun. Takut je. Keluarlah anak Adam nak berjumpa dengan kamu ni. Celaka kamu iblis. Tempik Imam Mat. Aku dan Syam terpegun melihat aksi Imam yang sekejap menerpa, sekejap bingkas bangun. Entah apa yang dihambatnya. Hanya dapat dilihat sendiri oleh Imam Mat. Mana kau nak lari? Aku dah kepung tempat ni, ujar Imam Mat. Ketika itu aku dan Syam naik ke rumah selepas kami memapah Ernie masuk dalam kereta. Berlari juga kami naik ke rumah akibat takut. Aku ada perjanjian dengan dia. Kau siapa nak harah-harah aku? Kau bukan Tuhan. Suara itu datang dari mulut Hashim yang dari tadi duduk berteleku. Dia bangun dan cuba menerpa Imam Mat. Sepantas kilat, Imam Mat menepis badan Hashim dan dia jatuh tersungkur. Dari gerak gaya tepis Imam Mat memang buah silat. Aku kagum. Tak sangka Imam Mat pandai bersilat. Kalau kau nak, aku bagi dia mati, baru aku pergi. Imam pandang ke arah Syam dan Syam mengangguk, tanda setuju. Seakan Syam dan Imam ada perbincangan sebelum ini. Serta-merta Syam menekapkan tangan ke telinga dan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selang-seli dengan suara laungan azan adalah bunyi seakan-akan nauman serigala atau harimau. Aku kurang pasti. Aku perasan keadaan rumah Hashim ketika itu seperti dilanda ribut taufan. Aku lihat Imam Mat menerpa Hashim. Tangannya diletakkan di dahi Hashim. Sumpah, aku melihat Hashim kesakitan dan badannya terangkat dari lantai kayu. Terapung. Sekejap-sekejap badan dan wajahnya bertukar seperti aku nampak pada arwah Ruslan. Mulut Imam Mat tak putus-putus membaca ayat kursi. Wala ya'udu hifzuhu. 3 ayat terakhir diulang dan dikuatkan pada ubun-ubun Hashim. Wala ya'udu hifzuhu wa huwal aliyyul azim. Dalam hati aku tak henti-henti aku membaca 3 kul. Itu saja yang aku terlintas. Syam pula tak putus-putus melaungkan azan. Kejadian ini berlaku di depan mata aku kira-kira 5 minit. Aku lihat Imam Mat mendepakan tangannya ke atas dan menepuk dada Hashim seraya bertakbir. Allahu Akbar. Serta-merta Hashim terhempas ke lantai dan keadaan menjadi sepi. Syam pula menghabiskan laungan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kami bertiga berpandangan satu sama lain. Cuma Imam Mat menjuihkan mulutnya ke arah pintu masuk. Allahu Akbar. Ada lembaga bersaiz 2 kali ganda dari aku, berbulu, bertanduk, lalu merenung ke arah kami bertiga. Matanya putih dan ketika itu kami bertiga terbau bau bangkai. Imam Mat bangun dari silanya. Dengan berani dia menuju ke arah makhluk itu. Belum sempat aku hendak menyusun langkah, makhluk itu menerpa ke arah aku. Jujur aku cakap, aku hanya ingat sewaktu makhluk itu memanjat badan aku. Seterusnya aku pingsan hampir 2 jam. Setelah dikejutkan oleh Syam, aku terus bertanyakan hal tadi.
Li, dah selesai Li. Benda tu Imam Mat dah pasung dalam jagung rebus tu. Sampai tumbuhlah syaitan tu dalam jagung tu. Kapok, awus, ujar Syam sambil dia melirik senyuman pada aku. Sewaktu itu aku sudah di rumah. Untuk pengetahuan, malam itu juga Imam Mat mencampakkan keris dan jagung rebus itu ke dalam sungai. Keesokannya aku pergi menghadiri kenduri doa selamat di rumah arwah Roslan. Malam itu Hashim menceritakan segalanya pada aku. Malam sebelum arwah bapanya meninggal, Roslan ada bercerita hal belaannya dengan Hashim. Dek kerana kesian melihat bapanya, dia setuju untuk terima belaan bapanya itu. Katanya lagi, belaan bapaknya marah. Lalu dihempak badan Roslan dengan timbunan buah sawit. Pertukaran belaan juga tidak mengikut adat yang sepatutnya. Arwah Roslan melanggar adat. Astaghfirullahalazim. Mengucap panjang aku dengar cerita ni. Aku berdoa semoga roh Roslan tenang di sana. Beberapa hari selepas kejadian itu, aku dan Ani duduk di beranda. Badan aku masih sakit dan sengal, dan aku tak ambil servis urutan buat seketika. Sedang aku bergurau sanda dan berbual kosong dengan Ani, laman rumah aku dimasuki kenderaan. Kereta Saga berwarna biru. Plat keretanya dari Perak. Bang, agaknya inilah orang yang nak berurut dengan saya tu. Beria betul dalam telefon tu nak saya urutkan, ujar Ani kegembiraan. Aku hanya senyum. Turun dari kereta itu wanita di dalam usia 20-an, berkebaya ketat dan berkain batik duyung. Mukanya agak berseri. Aku dapat rasakan kening kiri bergerak beberapa kali. Jemputlah kak. Naiklah. Senang tak cari rumah? Wanita itu hanya senyum. Cik Puan nama apa? Lupa pula saya. Ujar Ani sambil tergaru-garu kepalanya yang tak gatal. Oh iya, saya perkenalkan semula diri saya. Saya Saleha, ujar wanita itu sambil mengulurkan tangannya. Oh iya, Mak Andam Saleha kan? Jerit Ani dek kerana seronok apabila dapat mengingat nama wanita itu. Mereka berdua ketawa sambil Ani dan wanita itu masuk ke rumah. Sempat juga wanita itu mengerling ke arah aku. Tajam pandangannya, sinis senyumannya. Aku buat tak tahu. Ketika itu, sedang wanita tadi dan Ani masuk ke dalam rumah, aku perasan di belakang wanita bernama Saleha itu ada lembaga berwarna hitam dan badannya ditutupi lumut dan darah. Merangkak perlahan membuntuti mereka berdua. Sudah. Celaka apa pula kali ni yang perlu aku hadap? Namaku Saleha. Aku seorang mak andam. Banyak cerita pasal aku. Nak tahu ke? Tunggu esok malam.